So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, for today, we are going to continue our chapter 4, okay, which is a Karnaugh map. Okay, so basically, Karnaugh map will be used to create or generate the expression. So previously we have learned how to create the expressions by using SOP and POS. Okay, so the problem with not the problem lah, I means by using SOP and POS, then you need to do the simplifications after you generate the expression. Faham Jadi waktu chapter 3 we have learned how to generate expressions, boolean expressions, okay, and then we need to manually what we call manually do the simplifications of the expressions by using 11 rules that we have learned. Okay, so for chapter 4, basically Karnaugh map will be used to generate the simplify boolean expressions by using the Karnaugh map methods lah. Okay, jadi apa yang kita akan belajar dalam chapter 4 ni, basically apa yang kita akan belajar lah, kita akan belajar tentang K-map, which is K-map ni will generate the simplifications, will generate the simplified expressions. Okay, jadi dah tak perlu dah kita nak apply rules yang terlampau banyak. Okay, so by using the K-map methods, then the expression that has been generated biasanya adalah expressions yang dah simplify. So kalau you generate correctly lah, kalau you buat betul dia punya methods tu, basically apa yang kita akan dapat dia punya output is the simplified expressions. Okay, so chapter 3 we learn how to apply 11 rules to do the simplifications, and chapter 4 by using K-map itself you can generate the simplified expressions. Boleh faham Sama macam K-map, sama macam SOP and POS. Do you have any questions? Faham Okay, so the objective for this topic 4 or chapter 4, we hope that at the end of this chapter, students should be able to first should be able to construct K-map or we call as a Karnaugh map. So nama penuh Karnaugh map. So at the end of the sessions, everyone should know how to construct the K-map. Okay, so depending on the variable, so normally we have 2 variables, 3 variables and 4 variable, which is this one lah, 2, 3 and 4 input. Okay, variable kat sini bermaksud input So jadi kat sini kalau you faham tentang truth table, bila you ada 2 input means that you will have to the power of n. Kalau ingat lagi kan kita belajar sebelum ni, if you have 2 input then it means that you have to the power of n lah, to the power of 2, which is dalam truth table kita akan ada 4 possibilities input starting from 0 0 till 1 1. So kalau you have 3 input then you have 8, and then if you have 4 variables or 4 input, then you will have 16 possible input. Okay, and then when we be able to create the Karnaugh map or the K maps, then we are going to find and determine the binary value of each cell in K map. Nanti kita akan belajar lah macam mana kita nak I mean we have the input and how we want to allocate. Okay, kita nak allocate dalam input tadi tu dan juga output ke dalam K-map. Okay, so there is a step lah and format that we need to follow. Okay, macam mana kita nak apply the binary value in each cell of in a K-map. Okay, then once kita dah allocate the output ke dalam K-map based on numbering system dia menggunakan binary values, and then kita akan start to represent the product terms so kita akan come out dengan product terms, and then we are using the simplifications. Okay, so ni adalah step by step lah, so no worries. The slide after this it really shows to us how step by step how to generate the statements, okay, the expressions by using the K-map step by step lah.
Okay, use don't care else conditions on a K-map. Okay, so let's look into the first part, which is the introductions. So another method to simplify the Boolean expression is by using the K-map. So this is the purpose why we need to learn the K-map. Okay, so cara yang lagi mudah lah, kita menggunakan K-map untuk kita dapatkan Boolean expressions that has been simplified. Okay, so K-map is a graphical representations of the output for a given Boolean expressions, and it contains the same information as the truth table. It also contains a cell for each input combinations, and as I mentioned earlier, the Boolean expression or the truth table with the n input variable will have to the power of n cells on the K-map. Jadi bila kita generate cells dalam K-map, so basically dia akan depends lah berapa banyak cell tu depends on the how many numbers of our input. Okay, kalau kita ada the first one, kita ada dua variable which is to the power of n, so means that we have 4 cell. Okay, jadi ini truth table yang awak nampak kat sebelah kiri ni, this is the truth table. Okay, let's say we have input A and B, then it will generate the output Y. Okay, jadi daripada truth table kita akan buat mapping lah, mapping ke dalam K-map, right? So on the truth table, apa yang kita kena faham adalah, so we have the input. Okay, and then dekat bahagian sebelah kiri ni, you need to understand that we need to convert this value, okay, because of we have the binary value, and then we need to represent this binary value for each row to the decimals value. Okay, sebab nanti dalam cells, numbering system akan menggunakan decimals value. Boleh faham So that's why bila kita ada input to the power of 2, then kita punya decimals value should be 0, 1, 2 and 3. Okay, depends on the row. Jadi kalau kita ada 3 input, dia akan starting from 0 to 7, okay, to the power of 3 lah ni kalau 3 input. Kalau 4 input, starting from 0 to 15. Okay, jadi number yang kat sebelah kiri ni lah kita akan allocate ke dalam cell. Boleh faham Dia punya basic concept understanding. Maksudnya from the truth table you need to develop the or generate the truth table, and then understands the input you need to translate into the decimals numbers, and then the output tu nanti Y kita akan tengok lah on the next step. Jadi kita akan refer kepada what is the question about lah. Kalau contoh kita akan menggunakan SOP ataupun POS lah untuk kita tarik keluar. Nanti kita akan buat labeling Alright, so boleh the basic concept understanding. Okay, so for cell to the power of 2 or 4 cells, we need to label the number inside the cell. Okay, yang kat sini lah cell So bila saya bercakap truth table, this one, when I talk about cell, basically inilah, and then dia akan ada numbering system. So how this number works? Okay, simple for kalau for cell simple, which is kita akan start 0, 1, 2 and 3. Boleh? Alright, so for the 3 variables, you need to translate this value for decimal Okay, so I think yang input ni semua okay. Alright, and then this is the representations for the decimals value for each row. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then once you has this value, okay, from 0 to 7, what you need to do is you need to assign inside the cell, assign ke dalam cell. So bila kita nak assign ke dalam cell, dia punya kalau 2 variables tadi faham 0, 1, berapa tadi? 0, 1, 2 and 3 kan? Nampak 0, 1, 2 and 3. So untuk 3 variables, dia akan a bit difference. Okay, saya padan ni dulu So you akan start from ni lah 0, 1, 2, 3, and then pergi kepada cell yang hujung 4, 5, 6, 7. So this is the labeling numbers untuk setiap cell. Boleh? Kita fahamkan dulu dari segi labeling numbers ni. Lagi kita patah balik lah untuk yang atas ni.
untuk product terms, right? So for now, you fahamkan dahulu for this labeling untuk sales number, right? So if we have three variables, then this labeling starting from 0, 1, okay, 0, dia akan start macam ni okay, 0, 1, 2, 3, jump ke hujung, 4, 5, 6, 7. Right, so this is for the three variable K map. And then if we have four variables K map, which is normally sometimes question have four variables. Okay, ada juga soalan yang three variables. So yang three variable is more popular lah. Okay, yang four variables ni kadang-kadang keluar lah. Right, so for the four variables K map, you will have to the power of 4, which is 16 cell. So now we're going to learn how we want to represent the cells number. Okay, so this one is clear. You need to convert to decimal starting from 0, 1, from 0 to 15. Okay, and this one no issue, I think. Alright, and then convert and assign the numbers inside the cells. Okay, so the numbering system starting like this, 0, 1, and then you letak bawah 0, 1, and then 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then lompat ke hujung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so this is numbering system. So let's try once again. Okay, so we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lompat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so you can use this numbering system. Okay, untuk variable yang 4 variables, 3 variables and 2 variables. So you need to memorize this one lah, dia punya method. Okay, boleh? So one we understand in terms of labeling. Labeling dah faham Boleh? So now we are moving into the labels untuk product terms. Untuk product term ni pula So kalau dua variables to the power of n, okay, to the power of 2 for cells, and then untuk yang bahagian atas ni you akan always start with the inverse. Okay, macam ni. So you akan start lah sebab dua input jadi input kita sama ada A and B lah, tapi untuk the first input tu dia akan start dengan bar inverse. So that's why you start dengan A bar and A. Okay, so A bar, so the second column ni, okay, yang ni A bar, so the second column is A lah. Okay, so same goes to this B bar and then okay, B. Alright, so I think untuk two variables is okay. And then for the three variables, so kalau three variables you will have A, B, and C, betul? Kita akan ada A, B, and C, and then we also have 8 cell. Cell ni memanjang memanjang ke arah sini lah. Kan? So what we need to do is in terms of labeling dekat atas ni, you akan letaklah okay, A bar, B bar, and then dekat sini C bar lah. So kalau C bar, sini adalah C lah. Okay, so sebelah kanan ni you need to memorize macam mana kita nak buat labeling. Okay, so you akan startkan dengan A bar lah. Okay, kalau saya punya style memang saya akan buat macam ni Saya akan gunakan this method lah. Okay, jadi saya akan buat AB, 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 AB. So sini C dengan C So saya akan buat C bar, and then sini saya akan buat A bar, B bar. Okay, kemudian yang ni the first A, and then nothing, and then dekat ujung lah B bar. So this is my style lah kalau saya nak buat. Okay, boleh faham So you need to find your ways how you can use this one lah, this method. Okay, so kita tak perlu lah sampai kita nak buktikan kenapa dia punya representation this So we just use the formula that has been created by the authors Okay, so dia punya method untuk dia create dia punya representation labeling is like this. So we just follow lah. So kalau you nak wants to gain knowledge more, mungkin you boleh derive lah macam mana the authors get this value. Kenapa dia letak A bar dulu, B bar, so you can find out. Okay,
So for our part, we just use this formula. Okay, so kalau you silap labeling dia, nanti dia akan menyebabkan berlaku kesalahan lah. Sebab tu kita create the Boolean expressions. Right? Boleh? So let's move into the third, the fourth variables. Okay, jadi pun samalah konsep dia. So this time kita cuma, kalau saya punya style tadi saya cakap, saya akan buat lah. Okay, able, saya akan buat macam ni A, B, A, B, A, B, A, B. Okay, tapi tak boleh tak mana dia yang kita sunting. Okay, so kalau yang 3 variables memang saya akan buat macam ni lah. Empat variable So kita ada CD, 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 CD. Boleh So akan buat macam ni. Okay, kita dari depan ke benda belakang. So settle lah. Same goes to this lah. Okay, boleh. So you can use baca apa? Hello? Hang. Boleh nampak Boleh Zah. Boleh ke? Tadi Boleh, boleh. yang di bawah tu dia tak keluar. Alright? Boleh nampak So CD depan saja, tak ada, dekat belakang lah. Alright? Okay, so you need to find your style lah untuk you buat untuk you fahamkan. So kalau saya tadi macam tu lah, kita buat macam ni. Practice make perfect lah. So lama-lama you akan faham lah. Okay, satu-satu depan belakang, and then CD, CD. Okay, depan belakang. So lama-lama you faham lah methods ni. And then dari segi numbering tadi, kalau kita buat kotak, macam mana? Ada 16 kan? Saya pakai kecil sikit. Kat sini berapa? Okay, yang first kotak ni berapa? Kosong. Okay. Bawah? Satu. Alright. Satu. Kemudian Lompat. bawah tu Dua. 2. 3. Okay, and then atas ni 4. Empat. 5. Bawah dia. 6. Bawah dia 6. 7. 7. Lepas tu 4 hujung kan. Okay, 10, 11. So now 12. 13. so you need to find your own style lah untuk remember this one Kalau nak advance lagi, you belajar lah kenapa, how the authors create the K-map So for now kita pakai je lah this formula. Boleh? Jelas? Boleh saya boleh. Okay, so next step kita akan masuk kepada bahagian simplifications lah. So which is once you dah faham truth table and then you dah has been successful create the cells, okay, with the right labelings, then kita akan export lah, ataupun kita akan export tebangkan sikit lah. So kita akan ambil daripada output and then kita akan masukkan ke dalam cells. Okay, so macam mana you nak ambil output ni, you contoh kat sini dia menggunakan SOP lah. So as you remember that SOP expressions, we are going to lose output y equals to 1. Betul? Jadi apa yang kita akan buat, kita akan plot ke dalam cells output 1. So which is 3 output ni lah. Jadi kita nak plot output 1 ni ke dalam cell, how? We need to refer kepada cells label. Okay, number lah. Kan? So maksudnya dekat dalam cell kita nanti, sebab ni dia dah lukis So kalau dia kosong macam ni lah. Okay, so kita ada 0, 1, 2 and 3. Betul? So when we want to export, kita nak bawa masuk dia punya output ni. So kita akan bawa output 1 ni lah. 1,
duduk dekat mana? Ini cell Kalau yang mudah faham, you akan nampak lah bahagian ni adalah bahagian cell number labels. Okay, so output 1 letak kat dalam cell 1. Output 1 yang this one dalam cell 2. Okay, and then cell 3 output 1. Kenapa output 1? Because of we want to generate the expression based on SOP. So SOP refer kepada output 1. Jelas? Ni proses output Proses kita bring the output and place inside the cell. Okay, so next dah settle SOP, POS, SOP tengok output 1, and then the next part is we are going to create the dia panggil apa? The loops around the cells. So kita akan buat this one lah. Okay, kita akan buat dia punya loops Okay, so yang this one macam mana kita nak buat adalah dia bagi tahu kat sini the largest loop is a group of 4 cell followed by 2 and by 1. Maksudnya kat sini bila kita buat bila kita tengok kepada refer kepada input kepada truth table bila kita nak buat loop ni kita akan loopkan mengikut, kita akan combine lah, draw the circle. Okay, tapi macam mana kita nak draw the circle tu, kita nak combine kan input tadi. Tapi apa kita kena follow adalah dia akan ada dia punya method So kita akan follow start daripada 8. Okay, you akan buat satu loop yang mana dia akan combine paling banyak 8 lah. So you kena input 8 ataupun 4 ataupun 2 ataupun 1 untuk you buat bulatan tu. Okay, untuk you nak buat loop ni. So dia mesti input ni melibatkan sama ada 8 input 1 ataupun 4 input 1, 2 input 1. Maksudnya kalau kita nak draw dekat belah kanan ni, contoh yang this one, awak tak boleh draw satu-satu macam ni tau. Sebab awak akan start buat looping tu dengan maximum numbers. Okay, so untuk yang cell ni, kalau macam this one okay, yang this one maksimum dia berapa agak-agak? Boleh tak kita buat satu bulatan, satu circle yang melibatkan 4 input 1? Tak boleh lah kan, sebab kalau 4 input 1 sepatutnya macam ni. Kalau macam ni kita boleh buat satu bulatan yang besar. Sebab you mesti start dengan satu bulatan yang besar. Faham Tetapi because of the truth table, dia punya input kat sini adalah kosong kan. So that's why 4 tak boleh. 4 tak boleh, you kena pergi kepada 2. Boleh tak you buat input 2? Boleh lah kan. Tukar colour sikit. Okay, so you boleh draw like this. Betul? And then kita ada balance kat sini. 1 kan? Boleh? So, boleh tak you buat lagi 2? Kalau 2 dia akan looping lah, dia akan bertindan, dia akan overlap. Right? So you boleh buat lagi ke bawah kan. So maksudnya sekarang ni semua input 1 you dah draw a circle. Faham Kita belajar untuk buat circle dulu sebelum kita pergi kepada next step So step number 3 kita belajar untuk step number 3 untuk buat circle dahulu. Boleh? Nanti baru kita come out dengan dia punya expressions. Alright, faham untuk circle? Ada soalan? Okay, so kalau next map ni, kat sini jangan tengok yang jawapan ni. Okay, kalau next ni, maksimum satu bulatan yang boleh melingkupi, berapa yang dia boleh buat? Satu circle dia boleh meliputi berapa input 1? Kalau 8 boleh tak? Kalau 8 maksudnya kena ada semua lah. Kita boleh buat satu bulatan besar, betul? Tapi sebabkan sini kosong kan, you tak boleh lah buat. Betul? So what you need to do is 8 and then 4. Betul? Boleh tak kita buat satu bulatan yang melibatkan 4 input 1? Boleh. Kau mana kita nak buat? Sini.
Betul? Kan 4 kan? Okey, yang balance kat sini boleh tak kita buat 4 lagi? You boleh overlap. So boleh lah. Macam tu. That's why boleh overlap. Okay, faham Maksudnya you faham dia punya step tu. So bila nak buat bulatan, you akan start dengan maksimum lah. So kalau yang melibat yang this one, maksimum dia adalah berapa? 16 kan? Kalau 16 maksudnya semua satu lah, betul tak? Baru boleh buat satu bulatan besar. Tapi sebab ada kosong, maksudnya you takkan buat 16 lah. So you akan start dengan 16 memang tak boleh. Lepas tu 8 kan? Boleh tak 8? Nak buat 8. Tak boleh. Kalau macam ni tak boleh Dia tak boleh macam ni Dia takkan boleh macam ni lah. So kalau nak buat 8 boleh tak? Tu soalan dia. Boleh ke tak? Sebenarnya boleh. Tapi macam mana? Dia macam ni lah. Okay, you kena anggap ni macam satu kertas. Kertas A4. Awak ambil hujung dengan hujung tu, awak lipatkan dia. Faham Jadi sebenarnya kita boleh buat. Maksudnya yang ni 8 lah. Dia boleh. Seolah macam sini bercantum dengan sini. Macam kertas A4 tu kan, awak gulung, awak sambungkan hujung dengan hujung. Maksudnya kita boleh buat macam tu. Clear? Lagi sekali lagi sekali. So 16 tak boleh. Okay. 8, 8 try to find out. Okay, 8 boleh lah. So bila you dah buat 8 macam ni, tinggal berapa? Tinggal 2 ni kan. Tinggal 2 ni je yang balance. Betul? So yang these two, boleh tak you buat dengan 8? Tak boleh. 8 tak boleh. Oh, and then you cakap, okay, 8 tak boleh. So sekarang ni nak buat 6. So nak buat 6, you kata, oh, sebabkan dia boleh bersilang, nak buat lah 6. You buat ke arah sini. Kan cakap boleh dia kan? Tapi kena ingat lah, dia tak boleh. Dia mesti 16, 8, 4, 2, 1. So 6 tak ada. Okay? Faham So that's why 6 you tak boleh buat macam tu. Salah. Okay? So dia kena follow lah dia punya rules. Okay? 16, 8, 4, 2, 1. Alright? So 8 settle. And then 4. After 8 is 4. Boleh tak the remaining input 1 tu you buat loops atau you draw circles involve 4 input. Okay, boleh lah. So dia boleh overlap. Jelas? Jelas ni. Okay, so selesai dah satu kan. Maksudnya dari segi untuk you draw circles, semua faham Untuk draw circles, semua faham. Sekarang kita nak move to the step number 3. It's complete. Okay, draw a circle. Step number 4, you kena repeat lah sampai habis. Yang remaining tadi tu, sampai dah tak ada input yang tertinggal. Then step number 4 is finish lah. So kalau tengok tadi kita dah buat semua ni, semua kita dah complete kan dia punya loop. Okay, so there is no remaining inputs. So what you need to do is, next is you come out with the expressions. Okay, so dekat sini you akan nampak lah kita ada dua product terms lah. Okay, jadi disebabkan kita menggunakan SOP, so dia akan antara input tu dia akan AND kan tadi. Okay, untuk satu circle ni sepatutnya dia akan jadi AND lah. Okay, yang antara variables, then you need to use OR. Okay, so that's why you kena dapatkan dia punya value. Right, so yang this one, first circle, kita akan dapat is equal to A, betul? Sebab memang A saja kat sini kan. So yang this one, yang bawah is equal to B. Okay, so that's why A plus B. Okay, Y is equal to A plus B. So kalau you dapat yang this one, memang ialah yang dah simplify lah dia punya expressions.
Okay, clear Okay, so next, nak dapatkan expressions. Tengok yang this one. Macam mana nak dapatkan expressions? So the first one ni kat sini Tengok yang the first one dulu. Okay, macam mana boleh dapat B? Ada idea macam mana boleh dapat B? So dia melibatkan yang ni kan? Betul tak? Perasan tak? So you will get something like this A bar B, okay, yang ni, and then dia akan jadi plus ni lah, A dengan B bar. So kalau you simplify kat ni sebenarnya you nampak lah B A plus A. So that's why kalau you nampak expression ni sebenarnya apa yang sama? Paling mudah inilah. Ini yang saya buat ni macam dia punya kita kata apa dia punya dia punya formula lah, simplification. Tapi apa yang lebih mudah untuk kita buat adalah you tengok dekat sini, satu dekat this circle, what is the input that has been shared? Apa input yang dia share? Which is B kan, yang dia share untuk 4 tu dia share, betul? B yang sama kan, so sebab dapat B. So yang ni semua share C, boleh that's why dapatlah B plus C. Faham tak ni? Faham. Okay. So, saya nak tanya yang pasal circle tadi. Apa kalau tak overlap boleh ke macam atas bawah kan dah 4. Okay. Kalau 2 atas tu tak boleh. Dia mesti memenuhi rules tadi tu. Dia sebab tu saya cakap tadi bila kita kena start dengan maksimum 8. Boleh tak you buat 8? Tak boleh lah kan? Sebab ada value kosong, betul? Betul. Okay, tak boleh 8, then you need to move input 4. Ada tak you boleh buat satu circle yang dia combine 4? Boleh. Okay, kalau you buat bawah, contoh you buat bawah, boleh. Okay, so jangan stop lagi. Jangan pergi kepada 2. Sebab you kena tengok lagi, boleh tak kalau saya nak buat lagi yang balance ni, ini balance Lepas you buat satu circle dia balance. Yang 2 ni boleh tak saya nak buat lagi untuk 4? Walaupun overlap, dia boleh overlap. So boleh tak kalau overlap buat 4? Boleh lah kan? Kalau overlap macam ni lah. Kalau you tak buat overlap, you kata balance ni I nak buat terus lah. Okay, 4 dah okay. So you forgot the step kan, and then you kata okay 2, okay buat 2 macam ni. Then the expression tu takkan simplify lah. You takkan dapat jawapan yang simplify. Okay, saya faham. Faham Dia tak complete. Maksudnya dia takkan jadi simplify yang betul-betul simplify lah. Bila you dapat expression, yes, you might get the expression, tapi the expression tu nanti takkan simplify lah. Sebab kat sini you akan dapat C, dekat sini you akan dapat apa yang dia share, B dengan C bar kan. So you akan dapat B plus B, you dapat lah B and then C bar. You dapat B C bar. Nampak? Yang saya tunjuk. Kalau you buat macam ni kan, sini apa kita akan dapat? Apa yang dia share kat situ B kan? Betul? Kemudian kat sini dia share C bar, betul? Betul. Okay, so B C bar, yang bawah ni dia share C lah. So you will get the answers yang tak complete. Okay, bila you dapat, dia akan dapat C bar, okay, plus BC. So tak tepat lah. Nampak? Something wrong lah kat sini kan. Okay, sepatutnya jawapan dia adalah B plus C. Nampak tak dia punya konsep tu? So bila you dah tersilap buat, means that you will not get the right punya simplified expressions lah.
So kalau you buat macam ni B, and then you know that ini apa yang dia share adalah B plus C. So that's why saya cakap kalau boleh step tu follow lah. Jangan stop. Macam ni buat 4, tengok balance tu boleh tak lagi kita nak overlap. Kita buat bulatan yang boleh overlap. Tak kisah you still boleh overlap. Okay, macam ni lah. You buat 8. Okay, yang first one tadi you buat 8 kan. Okay, sebab 16 tak boleh buat lah. So buat 8. Okay. So 8, boleh tak lagi nak buat 8? Tak boleh lah kan. Sebab tak cukup kan. Kalau ada satu kat sini, you boleh lah buat 8 lagi. Faham eh? Tapi sebab kan tak ada kat sini. Tak ada satu ni, sini kosong kan. So you cakap, okay, 8 tak boleh. Oh, you nampak 6 boleh. Tapi 6 tak ada. Dia mesti 8, 16, 8, 4. So 6 tak ada. Okay, faham eh? So that's why kalau you buat 6 jadi salah lah. Tak dapat answers yang betul. Faham eh? Okay, that's why lepas tu maksudnya lepas 8, 4 boleh buat tak? So kalau tidak you buat terus balance ni, you terus buat 2 kan. So which is tak tepat lah. So you gonna start dengan 8, 16. Lepas tu 8 and then start 4. Follow the step lah. So kalau 4 boleh tak? 4 sepatutnya boleh lah. So you will get this one. Sebab kita nak mencari yang simplify. Okay, nanti jawapan dia jadi tak tepat. Okay. So yang this one, macam mana kita nak baca dia? Macam mana kita nak baca dia? Tengok kat sini. Macam mana kita nak baca dia? Kita ada input sebelah sini dengan sebelah sini kan. Okay. And then ke semua ni lah. Ke semua ni kan. Betul? Sebab row and column you need to remember. So we have this input kan. Yang kat atas dua ni. And bawah yang ni. Okay. Sebab semua input 1 kan. So now you need to check apa input yang sama. Macam this one. Ada yang C, ada yang C bar. So memang tak boleh guna lah. Tak boleh guna. So kat atas apa yang sama? Cuba tengok dia punya single input tu. So you have A bar, you have B bar. This one you have A, you have B bar. Okay. So apa yang sama kat sini? B bar lah kan. Faham tak? Sekali lagi kita padam. Okay, you tengok dekat input row and columns. Input belah atas disebabkan dua sini. Jadi input dekat sini adalah A, B bar. Kalau saya padam kat atas ni, you nampak dia punya input kat sini adalah ni tengok ini input ni dengan input ni. Betul? Dan keseluruhan input ni lah. Sebab satu semua kat bawah kan. Okay, apa yang dia berkongsi input? Input apa yang sama? A sama tak? Kat sini A bar. This one is A bar. Betul? Sini A. Tak sama kan? Tapi input B sama. Betul? Input B ni sama. So that's why untuk this one, untuk yang 8 input ni, dia punya expression kat sini adalah B. Faham Sebab dia input yang sama. And then yang the 4 ni, kalau yang 4 ni, apa yang sama? Kita tengok kat atas ni lah. So dia akan melibatkan dua input ni dengan these two input, betul? Jadi apa yang sama dekat situ? A bar kan? Yang atas A bar akan sama, betul tak? B tak sama sebab ada yang B bar. Yang lagi sebelah tu adalah B, betul? Jadi they are sharing the same input A bar. Betul? Yang ni lah A bar. Yang bawah ni, yang ni, apa yang sama? D. D kan? That's why awak nampak A bar and D. Untuk yang ni, dia akan jadi A bar and D lah. Okay, kemudian antara these two jadi plus. Or kena or kan dia. Kena practice lah. Saya nanti kita tengok kalau kita ada soalan yang
untuk this one lah. Okay. Soalan yang this one dia ada complete. Okay. Yang ni dia complete lah. Tetapi untuk yang untuk kita buat circle bulat-bulat tu, I think kalau saya jumpa nanti saya bagi dengan you all lah. Sebab last time memang ada satu buku tu dia untuk K-map ni dia ada keluar dengan soalan banyak lah. Okay, tugas kita bulat-bulat je untuk practice untuk get the right circle. Okay. So jelas takat ni kawasan ni. So step 1, step 2, step 3, 4 and 5. Jelas expressions macam mana nak buat. Okay. So next is kita masuk pada bahagian designing conventional logic circuits, which is soalan yang kita dah discuss previously. Jadi I hope that everyone knows how to generate the truth table based on this case scenario. So as you can see that we have question A tu dia minta kita buat truth table, and part B tu simplify the expression using K-map. So bila cakap gunakan K-map, you kena bawa output tu lah pergi kepada K-map. Alright. So dia akan ada 3 K-map kat sini lah. Betul? Sebab kita ada input ada 3. Jadi nak tahu K-map tu kena ada berapa. So dia akan melibatkan berapa banyak input lah. So input FA akan ada 1 K-map, 1 K-map. Okay, K-map yang kedua and map yang ketiga, sebab kita akan generate 3 expressions. Okay. Boleh. So macam mana kita nak buat? Dia tunjuk satu-satu kan. Dia tunjuk ini dia tak tunjuk So kita cuba buat lah. Okay, saya padam dulu. Sebab tepi ni dia dah lukis kan. Dia dah lukis. Alright, so I will use this one Saya akan pakai yang this one. Sekejap add current template. Sekejap, macam mana saya nak ubah template ni? Oh, kita tengok sekejap cari yang kotak-kotak siap. Monthly planner. Set. Kita yang kotak-kotak view all templates. Square paper, rule paper. Yang bawah planner, music, accounting, monthly. Dia ada yang kecil ni je, dotted paper, square paper, tapi kecil sangat square paper. Okay lah, pakai yang ni lah. Yang ni maksudnya 4x4. I think it's okay kot 1, 2, 3, 4. Boleh. So we can use this one Boleh lah. Kita pakai this one. So K-map tadi. So saya tunjuk contoh satu je lah FA. Alright. So 8 input. Jadi kotak dia akan jadi macam ni lah Satu, dua. Okay. Sampai ujung Alright. Okay, labeling. Silap pula. Dia 3 input to the power of 8, jadi 8 je lah. Okay, padam dulu. Kenapa padam tu boleh? Okay, sebab ada input ni so jadi 8 je lah 2/4. Okay, 1, 2, 3, 4. 2/4 Okay, labeling. Start with 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Boleh? So yang this one kita buat untuk FA untuk output A, filter A. Right? So let's convert or export the output from this truth table. Kita tengok sini 0, 1. So saya tanda dekat sini je lah Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jadi 1, 2. You akan nampak lah. 1, 2. Okay, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Alright. Okay, check balik betul ke tak 1, 2, 4, 5, 6, 7. Betul 1, 2, 4, 5, 6, 7. So the maximum, kalau kita nak buat circle, start dengan 8 tak boleh, and then start dengan 4. Boleh tak kita buat 4? Boleh. Macam mana nak buat 4? First one lah. So pakai color orange, something like this. Betul? Okay, yang balance ni, boleh tak kita buat 4? Tak. Atas tak boleh, bawah pun tak boleh. Dia boleh, kalau 3 boleh lah kan, tapi 4 tak boleh. Alright. So now balance 4. Kita buat dengan 2. So tu boleh tak yang balance kita boleh buat circles yang involved with the 2? Boleh kan? Okay, macam ni betul? Allah, pakai orange. Okay, yang this one kita boleh. Betul? Betul Check balik. Betul? Alright. So maksudnya ada tak yang balance? Kalau you nak buat lagi, ada tak lagi balance? Dah tak ada balance lah kan? Maksudnya tak ada balance, kita akan terus buat dengan expression. So kita akan start dengan expression yang paling besar, yang this one. Okay. So at this time kita boleh buat labeling lah. Kita boleh buat label A, B, A, B, A, B, A, B. Okay. And then C. Macam tu, betul? So tengok the first circles yang involve 4 tu. What we can do is kita kena find out yang sama. Alright. So yang this one lah. Apa yang sama kat sini? Kalau tengok dekat sini, apa yang sama? A. Alright. So I highlight A lah A. Okay. Maksudnya kat sini dia akan generate A lah. Okay. Sini bawah C tak sama So that's why sini akan dapat A. Alright. Akan dapat A lah sini. A. Kemudian yang this one. Apa yang sama kat situ? B. B So saya tak highlight lah So boleh nampak dengan B kan. Dengan sebelah sini C bar. Okay. C bar. Alright. Yang third circle, yang this one, kita tengok A tak sama, B bar sama kan? Betul. B bar sama, and then C. So now combine je lah. A plus B C bar plus B bar C. Okay. Tengok jawapan betul tak? A plus Right. So untuk filter B, you tengok dekat mana. So yang ni adalah 2, 3. So dia letak lah 2, 3, 5, 7. So 5, 7. So bila dia buat circle macam ni. Alright. Faham So when we get the expressions, apa yang dia share? A lah. And then C. That's why dapat A and C. Kemudian sini apa yang dia share keseluruhan ni lah. And then sini tak share. So that's why dapat this value. So A bar plus A bar and B plus A and C. Okay. And then for the third one, kita tengok yang ni adalah dekat 2, 6, 7. So bila we export, dapatlah 2, 6, 7.
7. When we do a circle like this kan. Kemudian get the expressions. Apa yang dia share? First circles AB. Kemudian yang this one apa yang dia share? B lah. So that's why dapat B C bar. Okay, dapatlah B C bar plus AB. Alright, so ada soalan? Dah almost 1 hour ni. Ada soalan? Faham? Faham. Alright, so kalau faham, kita tengok sedikit exercise 1 So, saya tak buat lah exercise 1 ni. Time limitation. So, nanti you all buat dahulu. Tapi, I will explain dia punya konsep So, simple saja. As you can see this diagram below illustrate a hotel restaurant's automation system. Okay. A logic circuits. Kita tengok dekat sini dia ada encoder lah. So, which is encoder ni akan generate value from 000 till 1. So kalau tengok 000 is equal to 0 lah. Betul? So apa yang dia buat dekat sini adalah dia akan encode encode value daripada 0 sampai 111 ni berapa? 7. Alright. So input you akan jadi ABC lah. Boleh Ni input. Okay. Memanglah dia walaupun dia tulis output of the encoder. Encoder ni sebab dia nak encode, dia nak encode lah, dia nak translate number daripada decimal kepada binary. Okay, so this one will be your input lah. Akan ada A, B and C input and then output kita akan ada berapa? Semua ni akan jadi output you lah. Okay. Akan ada light. Kita tengok yang sign tu apa? Sign. Okay, sign pun akan ada lah. Okay, sign. Sign tu signboard lah. Dia punya sama ada dia akan open sign tu, kedai open ataupun restoran open or restoran is closed. Okay, so dia akan appear lah screen tu. Alright, so output will be light, music, aircon and sign. Okay, and then the equivalence value kat situ you nampak dia akan maklumkan dekat sebelah kanan ni lah. Assume open is 1, close is 0, on is 1, off is 0. So that's why dekat sini you akan nampak lah. For example, kalau kita buat truth table, okay, output yang pertama ni akan jadi 1, betul? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, untuk light, output something like this and then music 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Okay, aircon 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, open, sign, open and close 1, close 0, 1, okay, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, so bila you buat truth table, this will be your A, B, C. Okay, jadikan adalah A, B, C. Alright, so saya buat contoh lah and then kita ada, so you buat sampai habis lah 1, 1, 1 and then kita ada first one is light. Okay, next music, aircon, sign. Alright, so for 0, 0, 0, so you akan dapat lah 1. Okay, music is 1, semua 1 so yang ni you siapkan lah. And then for the last one 1, 1, 1 is this one so 0, 0, 0. Nampak 0, 0, 0. Okay, boleh? Ini truth table lah, tapi saya tak buat lah bagi habis. You all boleh faham Yang penting you all faham the step lah. Alright, jadi truth table generate macam ni. And then for the simplified expressions, because of these questions did not ask you untuk buat K-map so Karnaugh map. So normally soalan tu untuk mengelakkan student keliru so normally dia akan buat macam ni lah, K-map and the simplified equation. Jadi
suppose you use K-map lah untuk you simplify the equations. But for the first question exercise 1 they just mention your solutions. Kalau saya padam dulu. So your solutions must include simplified expression. So dekat sini tidak dimaklumkan lah. Okay. Kita kata apa tidak dimaklumkan lah untuk buat gunakan K-map So sometimes student will get confused because of for the simplified expressions they can generate by using normal punya method from SOP and POS and they can simplify ataupun you can use a K-map. Okay, so kalau I as a marker for this question memang saya akan accept for both answers sebab dia cuma cakap simplified expression, so can comes from the SOP and then you simplify by using 11 rules ataupun you can use a K-map. So both is right because of the question just asked to simplify the expressions. Okay, but for the second question exercise 2 memang dia jelas cakap dekat sini need to simplify the equations by using the K-map. Okay, so terus buat K-map lah. Okay, so any question? So I think yang ni you boleh buat So K-map akan ada berapa K-map ni? Kalau buat gunakan K-map, let's say kita buat gunakan K-map, akan ada berapa K-map? Ada berapa K-map? Ada 4 because of you has 4 output. Jadi K-map untuk light, K-map untuk music, icon and sign. Ada 4 lah. Alright, so for exercise number 2. Okay, yang this one you can see the diagram shown below is a home security automations. Sama juga so dia akan menggunakan encoder untuk input. Cuma dekat remote control ni akan ada button 1 sampai 5 je lah. Okay, so 6 dengan 7 tak ada button tu. Tapi dalam truth table sepatutnya kena ada lah. Sebab apa? Sebab bila you generate dia punya input tu is 1, 0, 1. Okay, disebabkan 3 input to the power of n, then you should have 8 possible input kan. So 1, 0, 1 and then you need 1, 1, 0 and 1, 1, 1. So macam mana dengan output kat sini? So biasanya kalau dia tak bagi dekat sini apa yang kita akan buat adalah kita akan assume as off lah, kosong semua. Okay, boleh? Boleh sir. Okay, so kalau awak tengok soalan dia sebenarnya balik-balik pun benda yang sama je kan. So you kena buat truth table tapi dari segi case study lah, dia punya applications tu mungkin ada yang melibatkan home automation systems, vending machines, okay, and so on. Tapi dia punya konsep tu masih lagi sama lah. Alright, so I think itu sahaja for our class session. Any questions for this topic? Ada tak soalan before we end the class sessions? Setakat ni tak ada sir. Tak ada sir. Okay, so kalau Tak tak ada, ada, I sir. think it's okay. So hopefully you all can continue. Nanti I can share lah the questions, past year question yang kita boleh gunakanlah sebagai tutorial Alright, so I think just that for our class session. So thank you very much and we end our class with Tasbih Ifarah and Suratul As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.